Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Yang bermaksud, hendaklah kamu, hai Muhammad, selalu memberi ingatan kepada manusia. Sekiranya ingatan itu memberi manfaat kepada manusia, dan manusia yang baik akan terima tazkirah, manakala manusia yang celaka akan jauh diri dari tazkirah. Walau bagaimanapun, sama ada orang terima tazkirah kamu atau tidak, inna ilaina iyabahum, manusia terpaksa balik jumpa aku. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian tanggungjawab aku membicara kepada mereka di akhirat. Sadaqallahu alazim. Yang beliau sudah kongsi Ustaz Azhar wa Azhar Ahmad, yang anak-anak Wan Nik Zawawi, anak saudara sendiri, kongsi Masjid Tuk Guru Haji Walatih Allah Raham, ahli jabatan kuasa Masjid Tuk Guru Haji Walatih, para hadirin yang hormati sekalian. Secara ringkasnya, jemputan yang diberi oleh pihak masjid ini kali pertama dulu tak dapat saya hadir, dan hari ini baru boleh hadir. Itu pun dalam keadaan jadual yang begitu kali ketat. Tujuan besar hamba hadir malam ini, selain pada terima jemputan, adalah kita pihak tua ni, perangai tiap-tiap orang tua ni, dia nak jumpa dengan anak cucu. Kalau boleh riba cucu, boleh riba anak saudara seronok hidup kita. Itu perangai tu yang buat pada siapa-siapa sekalipun, baik orang Melayu, baik orang Arab, baik orang mana sekalipun. Bila kita tua, kita nak jumpa cucu. Kerana cucu ni makhluk baru lahir, kita tok ni lama dah. Jadi oleh yang demikian, kita sebagai orang dia ke pemimpin, bila kita tua ni berasa balik nak jumpa tempat-tempat lama. Dan Pondok Jetih ni, kita panggil Pondok Jetih bagi saya ni, tempat yang pertama mau mengaji luar pada rumah. Jika tu mau duduk kampung Kedalalak, lah ni pindah duduk Pulau Melaka, dekat-dekat tu je. Waktu duduk Kedalalak ni lah, Allahyarham ayah hamba kirim mari ngaji sini, belum pergi Jepun. Belum pergi Jepun tu mengaji sini dah. Waktu berlaku pengeboman di Padang Kapal Terbang Kedak tu, hamba tengah basuh kain, basuh baju di Telaga Pondok Balesah je, kabarnya tidak duduk sini. Pak dia duduk alih mari sini. Situ ada telaga seperti telaga besar, air jernih. Jadi kita pakai guna situ dah. Ketika tu ada orang tua-tua ngaji sini, nyawa pikat tua Mustafa Labib, nama Ustaz Mustafa Labib. Dia ni orang Indonesia, kahwin di Pasir Putih, main ngaji sini. Sekali dengan seorang lagi nama Ustaz, tak ingat waktu tu kacak Melayu tak apa putih, kacak Arab. Mustafa Labib ni ketika Jepun tu dia ajar orang sini buat sabun. Masuk sabun tu dalam lege merah tu, dia buat sabun daripada abu. Nak cari soda, tak ada soda, dia ambil abu dikucur dalam air, pada dia pening 5 tahun, akhirnya jadi sabun. Ustaz Mustafa Labib rahmatullah alaih. Itu masa tu saya ada pondok sains sekali. Pondoknya ialah tikotunya Pak Wong mati belakang dah. Ajid dah Pak Wong. Siapa dia lagi? Ia Gondering tak ada seorang nama Ia, rambut keriting gitu, dia kata itu email. Lepas tu Kapal Raja ni apa ni, Pak Lee Kapal Raja. Pak Lee Kapal Raja ke apa nama? Pak Lee kan Kapal Raja. Lepas tak dijumpa dengan saya, duduk pondok sekali daripada Jetih, orang pun muda. Mari jumpa tak dia dengan umur anak saudara ada sini, umur saudara. Patutnya orang tua kampung ni nya, Cik Ali tukang mah, anak dia nama Cik Ibrahim, rumah tu belakang tu. Cik tukang mah, pas Pak Uk, orang tua belakang tu, Pak Uk
sama dengan Tok Wai Yusof. Anak dia nama Wai Yusof, apa nama anak dia? Wai Yusof. Wai Ahmad ayat nama Wai Ahmad, anak Tok Wai Yusof. Ini semua ni orang lama, dapat lama masih segar lagi. Para hadirin semua, ketika tu nak ayatnya, bila berlaku perang Jepun, orang semua balik. Bah tak ada bah ni tak ada dah. Nak ambil minyak mana, nak ambil tayar mana, bah semua balik jalan kaki. Orang lain balik jalan kaki kerana perang Jepun. Apa nak ambo duduk sini seorang, nak balik jalan kaki kecil tak urut. Duduk sini duduk dengan tok guru Haji Abah. Jadi kegiatan pondok ni berhenti. Tak ada orang nak mengajar kerana anak murid balik habis kampung. Hok Terengganu, hok Pahang, hok apa semua balik habis. Tinggal mau seorang duduk dengan tok Haji Abah. Lama balik Kumuh, boleh balik Kumuh, balik dengan basikal, ganda basikal daripada sini ganda basikal Kota Baru. Lepas tu lama Tok Guru Haji Ustaz Allah adik pada Tok Haji Abah ni balik daripada India. Begitu lebih kurangnya. Dia mengaji di Aligarh University bahagian tib, bahagian kedoktoran. Dia balik, hidup balik. Pondok ni hidup balik, gabung semula Tok Haji Latih, Tok Haji Walatih Allahyarham, Tok Haji Abah, Tok Ustaz Allah, Ustaz Speing nama saya, Ustaz Speing orang Losong, mai dia mengajar sebenarnya. Lepas tu lama-lama para hadirin semua, Ustaz Allah ni dengan sebab dia mengaji tak habis di Aligarh, dia nak pergi semula ke India. Ustaz Allah ni ada anak seorang nama Mat, daripada isteri dia orang Bukit Teri. Mengajar dia nak pergi semula. Tengah-tengah tu dia kahwin dengan muallimah Pasir Putih. Ustaz Allah hebat ni. Lepas nak pergi semula ke India ni, dia bawa ambo, pergi kata. Bawa ambo, dia ambo dua tu je. Tiga tu lah belajar Urdu. Masa belajar Urdu apa semua sekali sampai sana. Dan waktu duduk di sini itulah belum pada pergi ke India kali apa namanya belajar Inggeris di sini. Belajar Inggeris di sini ketika tu cikgu Inggeris ni apa ni teachernya je dua orang. Apa nama ni, satunya nama Cik Mat, satu lagi namanya Pak Mat. Both of them from Perak. Semua sekali dia orang Perak kedua-dua. Pak seorang tu muda, pak seorang tu tua. Duk mana Cik Mat tak tahu, Allah mati dia rasa. Cik Mat tu mati dia. Kalau ada apa Mat tu mati boleh jadi. Cik Mat kalau ada boleh jadi, ada lagi sekarang. Kalau ada mana ni, terima kasih banyak. Thank you. Para hadirin sekalian, belajar di sini terlalu ramah. Pondok bercerita, mari daripada Terengganu, mari daripada Pahang, mari daripada negeri-negeri di tanah Melayu ketika tunya mari mengaji sini kerana sini pondok teratur molek. Madrasah Diniyah Ittifaqiyah Jertih itu nama. Madrasah Diniyah Arabiah di Ittifaqiyah Jertih, begitulah. Lebar sekolah tu duduk birat tembok ni, tidak duduk sini dah. Lebar nama sekolah duduk birat tembok. Duduk pi jambatan, tu ada jambatan kayu gitu. Jadi nak sebutnya bila Ustaz Allah balik daripada India, maka dia buat rumahnya depan Balai Salamun. Balai Salamun kabarnya duduk penuh gitu, saya tak percaya dia. Tapi duduk sana tu, Balai Salamun tu mari sini, tempat tu dijadikan rumah anak Tok Guru. Itu dia punya pasal lah, tanah wakaf ke tanah Datuk Allah. Baiklah, simpulannya kita sebagai orang tua amal ulang balik, memang nak benar ingat balik benda-benda yang berlaku zaman muda. Bagaimana kita orang tua syukuri buat cucu, anak-anak tak cari nak cucu, kalau boleh ada cicit pergi lagi. Begitu juga ambo perhatian semua. Tahun lalu ambo ingat sebab dia Allah. Bila balik daripada Jetih ni, balik Kumuh, ketika tu ada seorang alim namanya Tok Khurasan. Di Kota Baru tu ada seorang Tok Syekh Tok Khurasan. Dia ni orang Khurasan. Pagi tadi kebetulannya duta Iran sekali dengan pegawai pada ramah pergi pejabat ambo. Ambo cerita pada dia, aku ni ada seorang guru di sini namanya daripada Khurasan.
Nama dia Syekh Hasan Bakhil. Dia mengajarnya Bukhari. Bila dia mengajar, dia tidur menetas, dia tidur selimut kaki, ujung kaki, pakai ujung rambut, dia selimut. Anak muridnya baca hadis Bukhari. Anak muridnya mari daripada Pondok Gunung Payung. Kati basikal lepas pada Zuhur, lebih kurang 40 orang 50 orang kati basikal daripada Gunung Payung pergi ke Kapus Siri, tempat Tok Qasim ni mengajar. Dia mengajar Bukhari. Orang yang baca kitab, baca Bukhari, dia tidur. Orang salah dia tegur lah. Dia pelan tidur menetas, selimut ikut, tapi bila anak murid baca salah, dia tegur lah. Dan sampai tu dia royak hadis ni mungkin nak baca dalam hadis tu. Kita ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Ni buah kita hadis. Kita membaca hadis ni dalam Bukhari, dalam Muslim, ada hadis ni dalam bab tu, dalam Tirmizi bab tu. Orang alim. Saya duduk pondok dia pula di Kapus Sirih. Waktu duduk belum pada duduk Kapus Sirih tu, duduk di kampung ni adik dia panggil. Ni adik tu qadhi besar Kelantan tu masa dulu. Bira rumah dia tu kita buat pondok. Bulan daripada Merbah tu jalan kaki litah kok pada J tu, masuk kok lorong kok jalan Zainul Abidin, lorong punya gas tak terus pergi ke Kapus Sirih, bawa kitab Mishkatul Masabih. Hari-hari berjalan kaki daripada Merbah, litah J lama depan stadium lah ni, terus masuk lorong jalan Zainul Abidin, terus lorong punya gas, turun Kapus Sirih, jalan kaki baca Bukhari. Akhir, jadi pagi tadi bila Dr. Iran mari, Amo sebut tahun lalu Amo kata aku pergi ke Uzbekistan tempat kubur Imam Bukhari. Cita-cita nak jumpa dengan Bukhari tak ada, moga dia mati lama dah, tapi akhir sekali tu hantar tahun lalu pergi melawat Uzbekistan, pergi ke Samarkand katanya. Samarkand, situ kubur dia. Masih ada patung, dibuat patung untuk Timurlan seorang pemimpin yang terkenal zaman hari itu. Patung dia ada. Kaki dia kudus sebelah, kerana tetok dia musuh dia waktu perang zaman hari itu. Sekarang ni masih ada lagi. Situ ada kubur Imam Bukhari. Jadi bila saya sebut kubur Imam Bukhari, dia kata batu nesen kubur Imam Bukhari tu hak Iran buat, hak Qum buat. Dia jemput saya pergi ke Qum. Saya kata kalau aku boleh pergi, aku nak pergi ke melawat kampung untuk guru aku Khurasan. Khurasan ni di sebuah kawasan belah dua. Di sebelah Iran sebelah, di sebelah Afghanistan sebelah. Dia kata Iran hak tempat untuk gurumu tu duduk di sebelah Iran. Kalau mau pergi ke Iran, aku nak pergi ke muka Khurasan tu. Khurasan nama guru hamba tu nama Said Hussein Bakhil. Duduk di Khurasan. Simpulannya bila kita ni orang tua perhatian semua, kita nak tengok benda-benda lama, termasuklah pondok Tok Uji Latif. Memang kalau tidak kerana dijemput malam ni pun amo mari. Dia amo pun singgah waktu bulan balik ke Kuala Lumpur, ke parlimen dulu bulan kereta kot ni lah. Ampun hamba masuk sini. Tengok teko tu balai sah lama tu masih duduk tempat tu lagi. Penuh duduk nak tengok pondok ambo. Ambo mari saat ni nak tengok pondok ambo, tak tahu duduk mana pondok ambo, tak tahu duduk mana. Pondok ambo dekat dengan pondok Cik Ibrahim. Cik Ibrahim anak Cik Ali tukang mah, duduk di dekat dengan Petronas, dekat dengan stesen minyak petrol. Situ depan tu ada rumah anak saudara ambo puan. Para hadirin sekalian, bila kita baca buku ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi atallahu umrah, Al-Islam wa Daulah. Islam wa Daulah, muqaddimah kitab tu dia tulisnya perkataan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Ibn Taymiyah. Dia kata punca Islam ni punah jadi begini ni. Macam Uzbek tadi kubur Imam Bukhari situ. Alim ulama banyaklah. Bapa yang jadi negeri Imam Bukhari jadi komunis. Uzbek ni jadi komunis lah. Tapi masjid besar. Apa nama ni? Tu imam dia tu betul yang mau sembahyang di sebuah masjid comel lah. Dia komunis. Negeri komunis.
Tapi Tok Imannya bila baca Quran betul-betul macam orang Arab. Ambo Datuk ni Amma saya mau pergi Uzbek. Bila kita dengar dia baca Quran, kita boleh check dia qari ni orang Arab ke ataupun orang Uzbek. Bahasa dia, lurah dia, tajwid dia, tarannum dia rupa. Bapa negeri jadi komen ni? Negeri orang alim. Imam Bukhari duduk situ, kubur di situ. Bapa jadi komen ni? Sepatutnya jadi komen ni orang begitu. Jawabnya ialah kerana alim ulama tak peduli kepada politik. Itu ditulis oleh Ibn Taymiyah dalam buku dia, dan Imam Dr. Qardawi ambil nukil tulisan itu letak di muqaddimah kitab dia Al-Islam wa Daulah. Pucuknya orang alim tak bercara kepada politik. Akhirnya bila tak bercara kepada politik, maka alim Amir Umara, raja-raja ketika tu dah tok guru tak masuk dekat, dia ambil orang lain. Orang Perancis, orang mula-mula masuk dekatnya Perancis, Inggeris dan sebagainya. Perancis lah mula-mula masuk ke Timur Tengah, masuk Perang Salib. Dia Perancis dah beki. Dia diajar pada kita agama lain, politik lain. Ni penyakit besar yang satu benih racun yang ditabur oleh orang Eropah, orang bukan Islam, tabur pada orang Islam seluruhnya, termasuk pak kita ni, agama lain, politik lain. Orang boleh terima kerana banyak, kerana tekanan pun ada, kerana duit pun ada, bagi duit stokor dia subak dalam mulut dia tak ada apa. Ini pucuk pakhlala ni pun kis tekanan pun ada, kis duit pun ada, yang menyebabkan alim ulama tak sempat masuk rapat dengan umara, dengan pemerintah kata umara jam amir. Alhamdulillah para hadirin semua, bila saya balik daripada luar negeri, daripada Mesir, daripada India, daripada Pakistan tahun 62, Tok Guru Ustaz Lah, adik Tok Jabah ni keluar daripada tanah Melayu ketika tu tahun 52, bulan 2 52, pergi naik kapal di Pelabuhan Kelang, kapal laut di rumah. Daripada rumah naik kapal terbang di Kala Cepak, ketika tu kapal terbang cik lagi, padang kapal terbang cik lagi, turun di Pulau Penang, daripada Pulau Penang naik kapal laut Pelabuhan Kelang, terus lebih kurang 7 hari dalam laut, masuk ke Bay of the Bengal, Teluk Bengal. Naik situ di Calcutta, berhenti di Calcutta 3 hari di Musafirkhana dia panggil. Lepas tu baru naik kereta api pergi ke Deoband, daripada Deoband. Situ para hadirin semua, situ belajar di tempat yang sama. Tok Khosan belajar. Tok Khosan guru saya, guru Mishkat, dia mengajar Bukhari kepada anak-anak murid di Pondok Payung. Saya sendiri belajar Mishkat dengan dia, Mishkatul Masabih. Tahun 52, bulan 2 berlepas daripada tanah Melayu, ketika tu tanah Melayu lagi. Apa sana belajar di Deoband. Belajar di Deoband itulah baru reti masalah dunia. Mula-mula saya sampai di Teluk Bengal tu, tengok kilang bata, kasut bata. Atau menatan ni mau kasut sini, ambil getah kampung aku, mai buat kilang sini. Lepas aku jual pakai kasut dia, ambil getah jual murah, kasut mahal. Menatan Inggeris baru mulai. Dia Ustaz Lah ni, sebab dia duduk India, dia mulai beri pada kita semangat politik Islam tu belum mulai. Tu je lah umur dia nya, umur Ustaz Lah ni di depan balai satu ujian Latin, ada depan gitu, besar. Tak apalah, belajar sana di India. Semua guru-guru yang mengajar di India tu jenis orang masuk J belaka. J-nya J putih belaka. Guru Bukhari saya Syekh Ahmad Al-Madani rahmatullah alaih, bekas kanan Malta, Asir Malta dia panggil. Asir Malta tu guru dia saya Malta. Dia kena J, kena buat daerah ISA lah kata sini kan. ISA nanti guru putih di India ya. Bukan pada mana ada. Habis Bukhari 6 tahun situ, duduk 6 tahun belajar bahasa Urdu comel, guna bahasa Arab. Kita hadis guna mazhab 4. Tak pernah kita orang Melayu ngaji fiqh 4 mazhab, tak ada, lain pada di India. Waktu kita di sini, di sini ni, waktu mengaji di sini ni, kitab yang paling tinggi sekali kita bacanya apa namanya, tafsir Baydawi daripada Tugu Jabah. Lepas tu daripada Ustaz Lahnya
Ustaz lah dia mengajar fiqh, apa ni, usul fiqh tu, apa ni, Ustaz Spei, Ustaz Spei Losong, dia panggil Ustaz Spei Losong. Dia mengajar adab al-Arab, Nafahatul Yaman, nama kitab Nafahatul Yaman. Dan Nahu ni tu ijabah juga. Ashmuni ni orang ambil PhD dah. Tapi kita main pondok main-main ya, baca kitab tu, orang ambil PhD Nahu dia rojak ke. Jadi 10 tahun saya duduk luar negeri, 5 tahun di India, 4 bulan lebih kurang di Pakistan, lepas tu pergi ke Azhar. Waktu di Azhar, saya sapa di Azhar, hasil daripada 2 orang guru Mesir, guru Azhar, dikirim sebagai ba'thah. Sebagai ba'thah kita panggil apa? Utusan 2 orang dengan buku-buku ya. Kirim di Darul Dewan. Situ ada seorang guru namanya Dr. Abdul Mu'in An-Namir. Abdul Mu'in An-Namir. Lepas tu doktor, dia jadi doktor. Dia didik saya dalam bahasa Arab. Kerana banyak buku-buku daripada Azhar tu dia bawa mari. Mulai situ lah baru kita kenal Arab, ada Al-Arabul Hadisah ni, Arab baru ni, moden ni. Di India tu kita belajar fiqh 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Kaedah orang sana bila mengajar fiqh baik, hadis baik, dia mengajar tidak mengajar semua mazhab dia. Dia mengajar 4 sekali. Contohnya dengan sebab India ni mazhab dia mazhab Hanafi, dia tarjih Hanafi lah. Pusing ikut mana pun dia tarjih Hanafi. Tapi guru saya, guru Tirmizi tu, Syekh Ibrahim Al-Baliawi rahmatullah alaih, mati dah. Dia kata walaupun aku Hanafi, tapi ketika malam bangun sembahyang tahajud, kone gahar ke kone kata dia. Bucu rumah tu aku sembahyang raf'ul yadain, aku guna angkat tangan. Dalam bila kita mengaji fiqh Hanafi, mazhab Hanafi bila sembahyang tidak angkat tangan. Angkat tangan ketika mula-mula nak rokok tak angkat tangan, sujud nak rujuk tak angkat tangan. Angkat tangan ketika rakaat yang pertama, ketika takbir pertamanya. Kita sini mazhab Hanafi tak angkat tangan juga kerana malah ya, bukan kerana apa-apa, kerana malah. Kalau angkat tangan pun tidak angkat tangan gitu, angkat tangan gitu ya supaya mak lalat. Ini jahil orang Melayu. Jadi kita sini mazhab Hanafi, bila sembahyang tak tahu Hanafi ke Syafi'i, dia tak tahu. Bahasa buat ni tu begitu. Mengapa kita tak ada ilmu? Ilmu tak ada, tak banyak ilmu kita sini. Dia kena mengaku ilmu tak ada. Nak mengaji banyak pergi keluar negeri atau mula pergi ke universiti. Dia mulai dah orang panggil ajar mazhab. Jadi kesimpulannya di India guru semua guru jenis orang politik. Apa nama jenis zaman Gandhiji lagi untuk kemerdekaan apa semua sekali, maka guru kerjasama. Dia ketika tu terlibat dengan Muslim League, dia dipimpin oleh Iqbal di Pakistan. Akhir sekali Pakistan India terbelah 2, Pakistan sebelah, India sebelah. Dan bila saya sapa di Calcutta, saya tulis dalam diary saya kecil tu, hari ni baru aku tengok orang miskin. Satu daripada bahaya belah 2 negeri ni, Pakistan sebelah, India sebelah ni, maka Hindu hodok Pakistan ni entah macam mana ni lari mai ke India. Orang Islam hodok India ni lari pergi ke Pakistan. Masa lari-melari ni lah berlaku pembunuhan, berlaku samu, meropok apa semua sekali. Dia menyebabkan orang Islam hodok di India bila pergi ke Pakistan pergi tak tahu duduk mana. Jadi miskin apa semua sekali. Orang Hindu hodok di Pakistan dia mari ke India ni, mari tak tahu duduk mana. Jadi akhir sekalinya di Calcutta ni tempat pelarian orang Hindu daripada Pakistan nak pergi mai ke India. Tak ada harta benda apa sekarang. Kita tengok malam-malam kita duduk atas rumah tu, tengok alas ke bawah ni, orang miskin, terlalu miskin, tak ada benda lain pada tank kosong. Harta tak ada. Lain pada tank kosong tangan dia cari ke apa? Pak buah sapu. Pak sapu duk belek. Kalau ada roti orang tahu, ada putih rokok orang tahu gapo, Allah seksanya kata hati. Saya tulis dari saya ketika tu dia tak tahu mana sekarang ni. Ni hari pertama aku kenal orang miskin. Miskin negeri aku pun ada rumah. Miskin negeri aku pun ada ayam seekor, ada berapa miskin. Tapi dia miskin sungguh, bukan lari, refugee. Apa nama ni? Al-Malaji.
daripada Pakistan mari ke India, daripada India pergi ke Pakistan. Miskin habis dia miskin. Pak dollar ni pun ekonomi India, ekonomi Pakistan tak menentu lagi. Ini pengalaman bila sampai ke Mesir pula. Saya sampai di Mesir tengah tahun. Kerana apa ni kita panggil masa mengaji di India tak serupa dengan masa di di Mesir. Sampai ke Mesir, ketika tu saya pergi ke Mesir dengan beasiswa Muktamar Islami. Muktamar Islam ni presiden dia Raja Saudi nama King Abdullah gitu, mati di Kahirah. Setiausaha agung dia Anwar Sadat rahmatullah alaih. Anwar Sadat jadi setiausaha agung ketika tu, kemudian akhir jadi presiden Mesir. Saya pergi jumpa, jadi siapa time duduk di Mesir 4 tahun, 2 tahun kuliah lughah. Masa duduk saya kuliah lughah tak ada orang Melayu seorang orang Melayu. Nama Mak Zain, orang Kedah. Orang Kedah seorang aja budak Melayu mengaji di Kutul Lughah. Kalau dikira kuliah yang paling payah. Jadi saya diterima masuk Kutul Lughah. Saya tengok manhaj dia, dia kata aku mengaji dah ni benda ni di India. Ada CJ. Di CJ di sana dia tulis nama kitab-kitab dia tulis. Jadi sebanyak mana kitab-kitab yang diajar dalam Kutul Lughah di Azhar ni, saya belajar belakang dah di India. Minta nak pindah pada kuliah syariah. Tahun yang kedua baru pindah. Jadi 2 tahun habis masa duduk Kutul Lughah, tidak habis masa lah. Jadi makna belajar banyak nama dah. Cumanya bila kita belajar di Kahirah ni, kita belajar daripada pengarang buku. Kita sini mengaji kitab orang karang dah. Kita hanya baca. Tapi bila kita pergi ke Azhar, kita belajar daripada guru, dia juga muallif, musannif bagi kitab-kitab. Ini kelebihan kita. Dia orang sana tak baca kitab. Tok guru pergi sakut punggung atas meja tegak, gurung. Pada dia kata, mu tengok dalam buku ni, buku ni. Itu kelebihan kita di Azhar yang menyebabkan kita bila berdepan ke guru Azhar, kita berdepan dengan orang alim sungguh. Berdepan dengan orang alim sungguh. Dan nak sebut benda pelik sikitnya, iaitu di Mesir ni, guru hak baik sungguh. Kita berasa macam tu wali dia ni, baik alimnya, waraknya, dudukkan dia berzikir, tangan ada tasbih semua. Kalau Azhar dia bahasa jenis baik sungguh. Payah kita nak jumpa di Malaysia, di tanah Melayu tu. Tapi kalau jahat, Allah jahat sungguh. Kalau seekor mari hak jahat di Mesir, lari habis. Setan Melayu lari habis. Punya jahat ya, guru Mesir. Oh Mesir jahat sungguh. Jadi sebab itulah bila budak-budak Melayu, anak-anak Melayu kita mengaji di Kahirah, mengaji di Ma'had Muhammadiyah nak pergi ke Mesir, dia minta saya beri tazkirah sikit. Saya kata nak pergi belajar di Mesir, kena reti bahawa ada benda yang boleh ajar orang Mesir. Jangan semata-mata nak pergi ngaji tak, ngaji tapi ada benda yang kamu boleh ajar orang Mesir sendiri. Termasuklah masalah aurat. Waktu saya sapa di Mesir tahun 58, ada 8 orang pelajar muslimat dari Indonesia. 8 orang ni dia berjalan sekali, tudung, pakai baju labuh, kain sarung. Mana dia pergi jujur 8 orang ni macam pameran di tengah-tengah Kahirah. Lama Syekhul Azhar tu nama Syekh Syartu rahmatullah alaih, mati dah. Dia pergi melawat Indonesia. Dia singgah di Kuala Lumpur ketika tu rasanya. Dia balik tu, dia royak buat sidang akhbar. Dia kata aku nak tiru Indonesia, iaitu buku sekolah Lebanon, sekolah agama di Lebanon. Maka dia balik buat sungguh pahlala ni pun Azhar kembangkan pelajaran sekolah Al-Banat, sekolah perempuan termasuk dalam kita. Jadi nak royaknya orang Indonesia, pelajar Indonesia muslimat 8 orang pergi ke Mesir, dia tak ubah pakaian. Kalau tuan-tuan yang pergi ke Mesir ketika tu tahun 58 ni, tak boleh check orang ni orang Mesir ke, orang Perancis ke, orang putih ke, muka nak serupa, pakaian gaun, rambut keriting, serupa orang asli sinilah keriting apa semua sekali. Tak boleh check. Tak tahu kat mana dia Mesir gapo, Perancis kau tahu. Tapi bila pelajar-pelajar daripada Indonesia, perempuan 8 orang ke 7 orang daripada Bukit Tinggi ke gapo, tepat Datin Sakinah
isteri bagi Datuk Asri belajar tu situ nak beri ke Mesir, pakai tudung, pakai burqa, kita panggil pakai tudung, baju kurung Melayu, kain sarung. Mulailah orang Mesir pun tiru sikit-sikit. Lebih lagi bila Syekh Syartuk buka sekolah agama di Lebanon untuk puteri-puteri dia, makin ramai orang Mesir apa ni tuduh semula pakai makan. Dan sekarang ni pun ramai dah bintang-bintang filem, penyanyi-penyanyi sudah mulai sedar insaf bahawa kita tak sudah dengan tu agama Allah Taala. Kerana ada semua kita duduk atas dunia ni mengikut ajaran Islam dua perkara kita kena. Kita ada rukun Islam dan kita ada rukun iman. Rukun Islam ni ada perkara-perkara terlibat dengan tubuh badan kita, termasuk aurat dan sebagainya. Satu lagi rukun iman. Iman menyentuh kalbu kita. Iman makna yakin. Bahawa kita kena yakin dua perkara. Rukun iman dan tapi Nabi Muhammad selalu sebut dua perkara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul mana-mana orang beriman dengan Allah dari akhirat. Dua perkara ni Nabi kita titik berat sangat. Bahawa kita kena ingat dunia ni tidak kita. Baik dunia ni Malaysia ke, Eropah ke, Australia ke, Eskimo ke, tidak kita. Tidak orang yang buat. Siapa dia buat? Allah. Baik langit, baik bumi. Kita kena yakin bahawa bumi yang aku duduk ni tidak tok nenek aku buat. Tak ada orang Melayu buat tanah Melayu, tak ada Inggeris buat negeri Inggeris, tak ada orang Eropah buat negeri Eropah. Semuanya dibuat oleh Allah. Daripada kecil-kecil biji pasir sampai galaksi besar, Allah buat. Mana ada manusia ahli sains boleh buat air titik? Mana ada ahli sains boleh buat pasir sebiji? Mana ahli sains boleh buat anak beli ke seekor? Tak ada. Lah ni kita tanah terung, ambil botol terung cik tanah buah dalam tanah. Botol terung pun kita tak buat, muju ada terung ada dah. Boleh tanah pun kita tak buat, muju tanah ada dah. Bubuh jiwa air pun kita tak buat, jiwa air dedah pada cahaya mentari pun kita tak buat. Bawa baja pun kita tak buat, dia tumbuh pecah mata. Kalau di atas kita panggil pecah mata, kalau di bawah tu biar akar, kalau di bawah akan merayak cari makanan cara dia. Kalau daun di atas ni buka cari makanan cara dia, cahaya mentarinya, ni oksigen, nitrogen semua sekali. Semua orang tak buat berlaku. Lepas tu dia batang, dia bunga, dia buah, dia masuk isi. Daripada butir terus butir yang begitu kecil, akhirnya boleh buah sebako. Mari duana semua ni. Daripada butir terus yang begitu kecil, butir lada begitu kecil, tertanam, akhirnya buah boleh sebako. Mari duana sebako. Tak ada siapa boleh berjawab lain pada Allah. Allah beri pada kita cahaya mentari. Dalam tu ada unsur buah. Beri udara, beri oksigen, nitrogen, semua tu unsur-unsur buah. Benda ni kena yakin. Ini ajaran Islam. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang buat untukmu hai manusia sebanyak mana muka bumi. Sebanyak mana benda di muka bumi ni Tuhan cadang kat orang. Cadang kat orang Melayu, cadang kat orang Cina, cadang kat orang India, cadang kat orang putih, cadang kat orang Amerika, cadang kat Afrika. Sebanyak mana orang atas muka dunia ni Tuhan siap makanan, minuman, pakaian dan sebagainya melalui bumi. Tak kira mu ni Melayu ke, Cina ke, Arab, tak kira. Asalkan mu ni orang, maka dunia Tuhan buat untukmu. Dunia tu Tuhan tidak buat untuk mereka. Mereka tak makan nasi, maka nasi dia ada atas muka dunia, beras untuk manusia. Mereka tak minum air, tapi air yang ada di muka dunia untuk manusia. Mereka tak pakai kain, maka sebanyak mana bahan pakaian dibuat untuk manusia. Ini bangkit bongkar daripada Allah dalam Quran supaya kita sedar bahawa mundur atas dunia ni aku pero. Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu amnal khaliqun afara'aytum ma tahruthun antum tazra'un wa amnaz zari'un afara'aytum ma tashrabun antum azartum minal muzni. Dalam surah Al-Waqi'ah itu 4 ayat afara'aytum nak cuit hati manusia supaya sedar bahawa mu ni manusia, sama ada mu ni Melayu ke Cina ke Arab, kamu kena reti aku pero. Tuhan kata kalau udara tak ada mampu mu, maka aku tu nak buat kerana aku tahu mu tak boleh buat udara. Kalau air tak ada atas muka bumi, mampu mu, tapi aku tu nak buat, aku tahu air mu tak boleh buat air. Kalau butir beras tak ada, mampu mu, hebat manusia, aku tu nak buat butir beras. Ini semua ni poin-poin yang Tuhan sebut dalam Quran supaya kita sedar bahawa jangan manggap dengan aku.
Jangan nelan, jangan mangguk dengan aku. Barang aku kata wajib, mu kena buat. Barang kata haram, mu kena buat. Betul lah tak ada. Dalam pukul 10, pukul apa tadi? Dalam pukul 3 pagi itu Duta Iran dia berjawab saya. Lepas tu terus mai ke Tuk Aman Bali di Tuk Bali ni. Saya ada nutup bengkel ngediingan apa ni sempadan maritim dan darat antara Terengganu dengan Kelantan. Tak tahu lagi pak lele, tak ada lagi sempadan laut antara Terengganu dengan Kelantan. Jadi saya diberi ucap, saya diberi peluang untuk menutup. Saya kata sempadan ni kena ingat, ala inna li kulli malikin himan wa himallah fi ardi maharibu. Sempadan ni Arab panggil hudud. Tilka hududullah fala ta'taduha. Hudud makna sempadan. Sempadan bukan Terengganu dengan Kelantan yang ada. Tiap-tiap manusia ada sempadan dia. Tiap-tiap manusia. Ini rumah aku, ni tanah aku, ni kambing aku, ni ayam aku, ni gapus pipa aku. Bila kita ketebut ni ayam aku, arti mu jangan ganggu. Kalau ganggu juga arti mu ceroboh sempadan hari tu aku. Mu nak kecek boleh, tapi mu kena ingat Tuhan kata ala inna likulli malikin himan. Tiap-tiap raja ada sempadan yang dia kena kawal. Raja Terengganu, Raja Kelantan, Raja Inggeris, Raja Perancis, Raja Belgium, Raja Eropah, semua tiap-tiap raja, tiap-tiap pemerintah negeri ada tempat dia kawal. Yang kita panggil negeri. Itu sempadan orang. Kalau masuk, perang. Tuhan kata tidak mu je dah, aku. Aku sebagai wahmallah fi ardi maharib. Sempadan aku ialah benda aku kata haram. Aku pera manusia, aku royak manusia, aku jaga sempadan aku. Mu nak kecek boleh, tapi jangan langgar sempadan. Apa dia? Bohong. Bila kita bohong orang, kita langgar sempadan Allah. Allah kata mu nak cakap tapi jangan bohong. Kalau bohong juga arti mu langgar sempadan aku. Sebab itulah bila orang bohong dosa. Jangan mengopak. Kalau mengopak arti mu langgar sempadan aku. Aku tak beri pada orang mengopak. Jangan rasuah. Nak cari harta boleh tapi jangan rasuah. Kenapa? Bila berrasuah arti mu langgar sempadan aku. Curi tak boleh. Kalau curi juga mu langgar sempadan haram aku. Wapak tak boleh, menyamung tak boleh, nipu tak boleh, rasuah tak boleh, bohong tak boleh. Ini kita dengan tubuh kita banding dengan orang ada sempadan. Kita dengan orang tina kita dengan suami dia ada sempadan sampulon. Orang kita sebagai suami ada sempadan kita dengan isteri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Naklah kamu duduk bersama dengan orang tina bil ma'ruf dengan baik. Orang tina mu tu mu kena reti hamba aku. Pamu juga. Bagaimana mu rajatan, mu fikir jangan fikir mu ni rajatan, fikir hamba aku. Bini mu orang tina tapi kena fikir dia tu hamba aku juga. Akhirat kelak sama masuk neraka belaka, masuk syurga belaka. Dalam syurga tu ada lelaki ada puan, neraka juga ada lelaki ada puan. Maka Tuhan kata kalau nak bini jaga molek. Jangan jadi mu rasa bini ikut aku lah. Jangan, dia tu hamba aku. Pamu juga sama antara aku. Ini sempadan-sempadan ni bukan sekat Terengganu Kelantan ada sempadan. Tiap-tiap negeri, tiap-tiap manusia ada sempadan dia. Harta benda ada sempadan. Cakap kira ada sempadan. Hatta tidur bang. Minta kita tidur. Malam jangan tengok TV telengok, tak tahu subuh ruan. Itu apa yang agak sempadan. Bila fajar naik, kita kena bangun. Tak kira kita ni raja ko, rakyat ko, jutawan ko, tok guru ko, cikgu ko, pegawai negeri ko, ketua polis, ketua askar ko. Bila naik fajar, kena bangun. Kenapa? Bangun sembahyang subuh. Sampai dia kata sembahyang subuh wajib. Aku panggil Muhammad naik ke langit. Waktu Nabi kita naik ke langit itu, satu daripada benda waktu yang goyangnya ialah innallaha farda ala ummatika khamsina salat. Hei Muhammad, bila turun tanah goyak. Aku paksa hamba-Mu, hamba aku, umat-Mu maya 50 kali sehari. Tak kira mu ni Cina ke, Melayu ke, Arab ke, mu kena sembahyang. Kalau mu ni Cina pun umat hamba Tuhan juga. Mu Melayu pun hamba Tuhan juga. Mu Arab pun hamba Tuhan juga. Kalau Arab dia kau tak sembahyang, lakok sepuluh sini juga. Kalau Cina di tanah Melayu sembahyang, masuk syurga. Pada apa ni? Puan Arab juga. Ini sempadan-sempadan kita. Jadi pagi tak adanya. Saya sebut benda ni dalam ucapan saya mengenai dengan bengkel yang dibuat untuk daripada pusat Berhadir wakil 5 orang daripada negeri-negeri untuk wakil rakyat untuk apa semua sekadar hadir bahawa kita bahas sempadan ni bukan perkara baru, perkara lama. Dan belum daripada kita ingat bahawa kita ada sempadan dengan Kelantan, kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala juga ada batu tara dia. Batu tara ni kalau kita panggil haram. Makan yang haram, kalau kita makan juga kita
kita langgar sempadan Allah. Minuman yang haram, kalau kita minum juga arti kita langgar sempadan Allah. Kita bercakap bohong, arti kita kita lawan sempadan Allah. Ini perhatian sebut perkara. Jadi oleh yang demikian, saya sebut tadi, Islam ada sebut dua perkara. Pertama, iman billah. Yang keduanya, bil yaumil akhir. Dalam nasionalis, kebangsaan tak ada ajar akhirat. Dalam demokrasi, tak ada ajar hak akhirat. Dalam komunis, tak ada ajar akhirat. Dalam sosialis, tak ada ajar akhirat. Yang ajar akhirat ni hanya Islam. Akhirat maknanya lepas pada kita mati, hidup balik. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Satu dari surah Yasin. Satu hari nanti akan ditiup sangkala. Sangkala ni bahasa Melayu klasik. Kita panggil elan. Satu hari nanti akan keluar elan umum daripada Allah. Sebanyak mana mayat dah kubur, nak hidup balik. Wa idzan nufusu zuwijat. Satu hari nanti jiwa manusia yang mati duduk langit lelan itu adalah sijin, adalah aliyin, akan turun balik cari tubuh. Lelan ni bila kita mati, ruh naik ke langit, tubuh masuk jadi tanah semula. Tapi bila siapa tanya kita hidup balik, ruh duduk langit dikeh turun cari tu yang dia duduk perut bumi. Fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Bila sangkala yang pertama ditiup, maka sebanyak mana orang mati yang silun gerak terus. Qalu ya wailana man ba'athana min qad hadha ma wa'ada rasulul mursalun. Ketika tu bila bangun cong angut di kubur, masih tanya khabar. Man ba'athana min qad, siapa dia gerak kita? Mung baru hidup, aku baru hidup, ambo hidup, tuan-tuan semua akan hidup balik, masih tanya khabar siapa dia gerak kita, siapa dia gerak kita. Fa idzahum apa ni? Hadha ma wa'ada ar-rahman. Inilah benda hak tu yang duk royak kita. Ingat balik waktu kita duk terniaga hari tu belum mati ni, tu royak dalam Quran. Lepas pada kita mati hidup balik. Ni sebab ni para hadirin semua orang Arab, orang Melayu, ia terima Islam, ia tolak apa ni, ia bukan Islam, tolak Islam, akhirnya tak ada lepas dia benda. Orang Arab ia bukan Islam, tiba-tiba tolak Islam, ambil nasionalis, ambil qaumiyah. Lama-lama hilang lepas dia. Kenapa? Nasionalis tak ada sebut kiamat. Orang Melayu tolak Islam, ambil nasional, ambil kebangsaan. Lama-lama tak ada. Hari ni, pagi tadi dulu saya mari, seorang senator kita Mumtaz masuk bilik saya. Dia waktu ambil surah Yasin hak cetak salah. Surah Yasin ni dicetak untuk pertabalan Tuanku baru ni. Saya tak boleh pergi ke Kuala Lumpur baru ni, okay. Pertabalan Tuanku Agung tulis Yasin. Yasin waktu baca Yasin di Masjid Negara. Hamba Allah Mumtaz senik ni baca Yasin salah banyak hak hilang. Saya tengok harakat pagi tadi ada harakat dia kata. Dia sebut benda tu. Dia tulis gambar ni. Banyak surah Yasin cetak salah. 2 3 4 tepat salah. Hilang tu kata. Apa namanya? Banyaklah. Ni perangai orang Melayu dia sudah mulai dia sudah tolak Islam 50 tahun dulu. Lah ni mulai Yasin pun orang cetak salah. Kerana apa? Allah alam. Boleh jadi dia fikir Yasin macam biasa. Ini penyakit. Dia tipu kepada orang Arab baik, Melayu baik, yang tolak Islam, akhir sekalinya dia tidak berasa mustahak. Quran apa? Yasin hok dia baca bola poket dah tu. Dia boleh cetak salah. Tak ada 4-5 tepat, tak ada perkataan tertentu. Allahu akbar. Ni penyakit. Inilah yang menyebabkan kita orang gerakan Islam di seluruh Malaysia, termasuk Ikhwan Muslimin di Mesir, termasuk An-Nahdhah di Tunisia, termasuk Melli di Turki, termasuk jemaah Islam di Pakistan. Sebut benda ni akhir sekali berkembang dia mula timbul balik. Apa namanya yang menyebabkan berlaku di Tunisia lari, presiden dia lari, di Mesir kena guling presiden dia, di Libya dah kepung, dah bunuh, di Yaman dah hambak, lah ni di Suria lah. Semua ni berpunca daripada 40 tahun, 70 tahun hari itu orang buat Islam. Siapa dia buat Islam? Siapa dia nak? Inggris, Perancis dan Amerika. 3 duta mereka ni pergi mesyuarat di sebuah tempat di Mesir namanya Paik. Ketika tu Malik Farouk masih ada lagi. Rakyat Malik Farouk, ketika tu Malik Farouk masih hidup lagi. Rakyat bubar Ikhwan Muslimin. Kali Islam, Ikhwan Muslimin bahaya Islam ni pun teror, kanah apa semua sekali. Malik Farouk, Malik Raja
Raja Mesir tapi hak jom merahnya Inggeris. Akhir sekali ya, boba ikhwan muslimin, boba ikhwan muslimin pun hidup juga. Akhir bunuh. Siapa dia? Imam Bana Al-Syahid. Bunuh tengah tembok tengah hari. Waris nak pergi ambil takut. Sampai begitu nak kuatnya, bengihnya gerakan anti-Islam ni di Mesir. Lepas tu berebok mari tempat kita sini. Jadi para hadirin semua balik pada asal tadi itu. Punca Islam jadi kecalanan ni kan orang alim ulama tidak terlibat dengan politik. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 23 tahun. Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 23 tahun. Kalau betul lah agama lain, politik lain. Soalan pertamanya, siapa dia jaga politik ketika Nabi Muhammad? Mungkin. Kalau agama lain, politik lain, kita nak tanya siapa dia jaga politik ketika Nabi Muhammad berada di Madinah? Siapa dia jadi presiden? Siapa dia jadi menteri keuangan? Siapa dia jadi menteri pertahanan? Siapa dia jadi menteri dalam negeri? Siapa dia? Orang putih? Tak. Perancis? Tak. Siapa dia? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad tu imam pun dia, jeneral pun dia, menteri keuangan pun dia, menteri pertahanan pun dia, menteri dalam negeri pun dia. Segala urusan hidup atas muka dunia ni Nabi Muhammad pegang belakang. Sebab tu dalam Quran ni ada ayat mengenai ekonomi, ada ayat mengenai perang, ada ayat mengenai damai, ada ayat mengenai harta, ada ayat mengenai ilmu sosial, ada ayat mengenai daya. Siapa dia melaksana kata Nabi Muhammad? Jadi Nabi Muhammad dia, Nabi Muhammad bawa agama, akidah dia juga pegang. Hak ekonomi, sebab tu dalam Islam ada harta halal, ada harta haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jadi ada ekonomi halal namanya jual beli, ada ekonomi haram namanya riba. Waktu saya mula-mula pergi Kelantan tahun 90. Mula-mula saya masuk jabat, saya panggil gawai keuangan Kelantan. Datuk, sebanyak mana duit kerajaan Kelantan dalam bank riba ni, bank riba komisioner ni, tarik semua. Tak dalam bank Islam. Tiko tu bank Islam dah ada dah. Mujurlah. Kalau tidak begitu saya nak buat tak tahu. Alhamdulillah. Tarik. Bila perintah benda ni keluar dalam surat khabar, segala manajer bank di Kota Baru, lebih kurang 13 orang tiko tu. Mari jumpa saya. Dia kata macam mana kami nak menegur kalau ustaz kalian berhormat tarik duit. Bang seorang yang kecek serupa, bang dua kecek serupa. Akhir sekali saya kata, tuan-tuan semua, saya tarik duit saya, duit kerajaan saya. Saya jadi menteri besar, jadi ketua kerajaan, saya bertanggungjawab atas semua skala perkara penting dalam negeri ini, termasuk harta. Kerajaan ambil cukai tanah, kerajaan ambil cukai balak, kerajaan ambil cukai rumah, kerajaan ambil cukai tu cukai ni. Duit ni bertambah dalam bank tu, bank ni, bank tu, bank. Bank ni semua ni sistem reba berlaku. Semua orang terima berlaku. Jadi saya sebagai ketua kerajaan, jadi orang undi saya sebagai jaga agama, saya panggil pegawai keuangan saya, PKN, pegawai keuangan negeri. Datuk, tarik semua. Awak nak menego gigil, tapi saya tak kata apa. Saya tahu hanya tarik duit kerajaan saya di bawah saya, dunia akhirat, letak dalam bank Islam. Saya tak balik ke rumah. Ketika tu saya masih bawa balik Mesir. Ingat lagi waktu mengaji di Mesir dulu, bawa duit ibarat telur. Kalau kita beli telur kedai, tak boleh letak dalam one basket. Tak boleh beli telur letak dalam putih raga. Kalau salah jatuh raga ni jatuh, penuh habis. Jadi kena bagi letak 2-3 ben, 2-3 raga. Jatuh ni raga selamat. Begitu kata Datuk Guru, tarik semua duit ni tak dalam sebuah bank. Tu bahaya. Saya tengok balik. Pada kita mana dalam bank tak ada so je. Di Kota Baru so je ada bank Islam. Bank Islam tu masih lagi ditegur, dikritik, di itu dia ni. Pasal kata apalah. Senyap. Jadi saya kata Allah firman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah firman dalam Quran wa ahallallahu, aku sebagai Allah, aku kata jual beli halal. Modal mu RM10 nak boleh RM20 tak apa, asalkan betul jual beli. Wa harrama riba. Aku sebagai Allah mengharamkan riba. Mus duit RM10 nak boleh RM20 nak riba tak boleh. Siapa dia kata? Aku bagi Allah. Kenapa? Mu boleh duit kenapa? Jual getah. Siapa dia buat getah? Aku. Siapa dia buat batai getah? Aku. Siapa dia buat daun getah? Aku. Siapa dia buat susu getah? Aku. Mau jual kelapa sawit, butir sawit, siapa dia buat? Aku. Batang sawit, bunga sawit, daun sawit, tanah tempat mu tanah getah sawit, aku berlaku. Mu boleh duit kerana mu akan gaji.
Kajian ke apa dia? Putih mata tengok pai. Aku buat putih matamu. Tangan pak mu nulis pesaing. Aku buat tanganmu. Telinga pak mu berhubung dengan kata, ding, aku buat. Gapo mu ya? Manusia tak ada apa sekarang. Manusia hanya memproses bagai sudah sedia ada. Manusia baik Inggeris, baik Melayu, baik Cina, baik apa, memproses bagai sudah sedia ada. Manusia sendiri proses. Ayam, kita ambil melih ayam, kita gula, kita panggil, kita bakar, kita apa. Ayam pada buat. Mana ada manusia boleh buat ayam? Marilah orang putih belah mana hebat, sains tak boleh buat ayam. Kita hanya proses ayam yang ada tu. Masih baik ayam ada tu. Jok zaman tu ada yang itu, ada ayam seekor, lepas tu beranak cucu pak pada kena gitu. Orang putih ajar kita dalam buku-buku sekolah. Getah ni, mereka nak getah tanam Melayu. Mereka daripada Brazil. Dia tak royak hak getah pertama hak Tuhan buat pasal tu ada yang dia tak royak dia mari Brazil. Dia menyebabkan orang Melayu terikat orang putih Brazil. Tu test sama dengan orang putih. Muju orang putih tu ajar. Getah mari daripada Brazil. Kelapa sawit mari daripada Afrika Selatan apa semua sekali. Ini para hadirin semua perkara-perkara yang perlu kita sebagai sekolah agama, pondok ni tempat menyambung kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mati sambung oleh sahabat mati sambung tabi'in mati. Jadi kita sini alhamdulillah kita ada pondok. Saya berasa megah saya kenyataan baru ni atau wartawan daripada Singapura, berita harian Singapura mari buat itu saya. Jadi saya sebut saya berasa bangga jadi menteri besar daripada orang pondok. Saya sengaja pakai serban. Zaman itu kalau pakai serban orang hina, itu maya itu baca terkin ni maya hak mati dah baru baca Quran tak kubur. Ketika hidup saja baca Quran, ni penyakitnya. Sekarang saya nak pulih image serban bukan duduk pondok je di parlimen apa serban, di Dewan Negeri apa serban, jadi menteri besar apa serban. Menurut kata kuan aku. Senyap. Biar ada kita ngaji agama ada syakhsiah, ada jati diri. Berasa bangga kita boleh jadi pengerti agama. Dan sekarang di Kelantan ni kita buat lain pada sekolah Arab ada dah tu, kita tambah lagi dengan kita panggil sains teknologi. Tahfiz dan sains. Pasal genda Tanah Merah kita buat sekolah tahfiz sains. Sekolah hafal Quran sampai itu mana pelajar nak duduk sini mesti lulus sains dia sekian banyak daripada tu, maka baru dah boleh. Alhamdulillah berkembang, orang tiru sekarang banyak. Kelantan orang tiru banyak dah sistem rebel telah dihapuskan. Kita ganti pajak gada. Di Kelantan dulu banyak pajak gada. Pajak gada maknanya kalau kita nak duit cash, kita ambil gelang ke apa, kita pajak, lepas kita kena bayar, lepas kalau tak kita tebuh, lelap dia panggil. Kita tukar hak tu, kita buat arahn. Arahn maknanya nak duit cash, bagi gelang juga. Farihanum maqbudah. Gada juga, tapi gadanya kalau tak tebuh, sekian-sekian ikut perjanjian 3 bulan 4 bulan, kalau tak kita tebuh, kita jual barang dia, kita ambil duit kita, hak baki lagi tu dia balik kepada tu yang baik kemah. Ini cukup ajar. Banyak orang tiru sekarang alhamdulillah. Ar-Rahnu di Kelantan sendiri berkembang lebih kurang 25 cawangan sekarang di luar negeri. Di Kuala Lumpur pun ada orang. Bahkan orang Cina pun pergi tempat di Kuala Lumpur tu pelanggan Ar-Rahnu Cina, orang Melayu Cina gitu. Ini tanda bahawa dia berasa betul arahan. Kalau tak kita buat tidak lelap. Cumanya kita jual barang dia, ambil peti kita, pak baki dia balik betul. Cina pun reti. Orang Melayu ada hak tak reti. Apa dah. Para hadis semua. Saya nak berhenti sekat tu ya. Mudah-mudahan kita doalah pada Allah roh arwah Tok Guru Haji Tok Guru Haji Abah, adik dia Tok Guru Ustaz Allah, abang dia Pokka Bukit Teri. Anak saudara dia seorang bersama saya di India, tak tahu duduk mana, dan saya nama mak. Dan saya sayang lama ambo di sini, orang kampung. Pok Uk, itu Pok Uk nama Tok Wan mak. Cik Ali tu kan mah, anak dia Cik Ibrahim bawa pondok sini. Dia lagi ni ayah bagi nama Cik Osapah Terengganu tu. Usin Cik Sisman. Saya sayang lama belakang tu. Lepas tu Pok Li, Pok Wong, Haji Dala Pok Wong. Lepas dia lagi Iya Kandai. Lepas tu apa Dawan baru mati, sayang baru lama tu Dawan baru mati dah. Nampak sudah amo waktu dia sakit berat amo pergi, mata dia sudah tak nampak. Sayang lama belakang tu Dawan makcik Godwek.
tu saya lah berlaku tu. Orang ni semua kita doa lah benda Ta'ala sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم إن عبادك وإمائك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وسوريا وفي شيشنا وكشمير وفي جنوب فلبنان وفي بطانية قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. الله فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوميين المتطرفين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل. اللهم ارمهم بحجارة من سجيل. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تكبير. الله